Assalamualaikum guys, dan kembali di dalam channel Xavier Tisatsu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Di dalam video ini aku akan review satu series yang aku tak sangka tau series ini boleh menjadi gempak gila, iaitu Ultraman di Netflix. Dan aku baru tengok satu season ya guys. Jadi dia untuk season yang kedua aku belum tengok lagi. Nanti aku tengok. Dan kenapa aku katakan series ini memang gempak gila lah, dan korang sebagai penonton dan sebagai fans Ultraman pun memang sangat puas hati gila lah apabila melihat series Ultraman di Netflix. Jadinya mari kita mulakan video ini. Dan ini bukan pembahasan secara terperinci ya guys. Ini hanya pendapat aku secara ringkas berkaitan dengan Ultraman di Netflix untuk season 1. Aku akan terus cakap kelebihan untuk series Ultraman di Netflix. Untuk season 1 ini sudah lama ditayangkan, seingat aku pada 2019 tau. Dan apa yang aku sangat suka untuk series ini adalah diorang memberikan development yang sangat bagus untuk setiap karakter yang penting dalam series ini. Bukan sekadar Ultraman sahaja, tetapi kepada Ultra 7 dan untuk Ultraman S juga. Setiap karakter ni mempunyai peranan yang sangat penting dan aku sangat sukalah dari segi peningkatan tersebut. Lagi-lagi untuk Shinjiro ini, masa dia berubah menjadi Ultraman tu telah membuatkan aku sangat teruja gila dan membuatkan aku enjoy gila lah setiap perlawanan apabila Ultraman berlawan dengan musuhnya. Lagi-lagi bagi aku ada satu scene fight yang membuatkan aku sangat teruja, iaitu masa awal episod perlawanan di antara Ultraman dengan Bemula. Bagi aku dari segi aksi yang telah ditunjukkan memang dah sangat terbaik gila lah. Aku sangat suka. Dan untuk karakter daripada Shinjiro ini juga aku sangat sukalah disebabkan masa awal tu mereka taklah terlalu macam memperlihatkan sangat yang Shinjiro ini masa awal-awal tu dah terlalu OP sangat. Tidak, dia telah menunjukkan lah dari segi peningkatannya untuk menjadi Ultraman sama seperti ayahnya. Watak dan Moroboshi pun bagi aku sangat bagus juga, dan dia juga ada peranan yang penting ya guys di dalam season 1 ini, walaupun dia taklah terlalu ditumpukan sangat tau. Dan untuk season ini bagi aku lebih tertumpu kepada Ultraman dan juga S. Tetapi dari segi personalitinya yang membuatkan ramai suka, dan disebabkan watak dia ini juga mempertingkatkan lagi karakter daripada Shinjiro sebagai Ultraman. Jadinya untuk watak 7 dalam series season 1 Ultraman ini taklah terlalu dibazirkan sangat tau. Walaupun aku mengharapkan diorang tertumpu juga kepada dan Moroboshi ini, tetapi tak apalah ya guys. Tapi aku sangat suka diorang menjadikan dia punya karakter ini sebagai mentor untuk Shinjiro ini. Hush, memang sangat bagus lah, dan membuatkan aku teringat pada series Ultraman Dio ya guys. Bagi aku setiap karakter yang telah ditumpukan dalam season 1 Ultraman ini memang dah sangat bagus lah. Diorang punya watak ini tidak dibazirkan, dan watak mereka ini memang berguna dalam series Ultraman untuk season 1 ini. Jadinya itu dari segi development ya guys. Dari segi alur jalan cerita, sebelum aku tengok series Ultraman season 1 pada hari inilah, telah membuatkan aku sangat risau tau, disebabkan dia hanya ada 13 episod untuk season 1 ini. Dan apabila aku melihatnya pun menimbulkan kerisauan aku lagi, disebabkan macam banyak betul perkara yang mereka mahu masukkan untuk season 1, tapi bila dah tengok, wish, okey juga membuatkan aku sangat enjoy. Fasa cerita untuk beberapa episod bagi aku sangat konsisten, walaupun ada episod yang bagi aku macam dia punya fasa ini cepat, tapi fasanya yang cepat tersebut bagi aku taklah terlalu mengacau dia punya alur jalan cerita. Dan aku rasa okey sahajalah, disebabkan untuk season 1 ini hanya ada 13 episod sahaja ya guys. Dan untuk setiap episod itu pun diorang punya durasi tak sampai 30 minit langsung, dan saya ingat aku ada satu episod sampai 20 minit sahaja tau. What? Itu je? Tapi itu yang membuatkan aku kagum lah, disebabkan walaupun durasinya tak sampai 30 minit, tetapi mereka dapat mengkonsistenkan lagi alur jalan cerita untuk series ini. Jadinya untuk Netflix aku memang sangat kagum gila lah mereka dapat berbuat perkara sedemikian. Dan boleh katakan diorang punya cerita tu pun sangat menarik untuk ditontoni, dan setiap karakter ada kisah silam yang bagi aku sangat menarik tau. Lagi-lagi untuk S, bagi aku untuk S ni pun
dia punya kisah silam sangat menarik dan detail yang telah diletakkan sangat bagus juga, di mana apabila dua Ultraman tersebut baru berjumpa, jadi ni kat sini mereka bukan terus akrab dan boleh katakan dapat memahami antara satu sama lain. Aku sangat suka konflik yang telah ditunjukkan, lagi-lagi konflik di antara Ultraman S. Bagi aku memang sangat seronok gila dan enjoy gila lah, dan perkara itu sampai membawa kepada akhir untuk season ini. Cara para Ultraman ini menyelesaikan konflik dan memahami antara satu sama lain pun bagi aku dah buatkan aku sangat terharu dan sangat emosional juga ya guys. Villain yang telah ditunjukkan di dalam series Ultraman season 1 ini pun bagi aku dah sangat terbaik guys. Bagi aku setiap musuh yang telah ditunjukkan untuk episod tersebut sangat okey, lagi-lagi dari segi desain mereka. Bagi aku walaupun mereka mengambil konsep daripada kaiju kat dalam series Ultraman yang sebelum ini, tetapi apabila telah diubah kepada bentuk animasi untuk versi Netflix ini, bagi aku dari segi desain dah membuatkannya sangat-sangat dan menakutkan juga. Watak Escalor dalam season 1 ini pun memang aku benci tau. Bukan benci disebabkan dia punya aura penjahat itu tak menjadi dan taklah terlalu mengancam sangat, tetapi disebabkan dari segi aksinya dan dari segi percakapannya, bagi aku memang membuatkan aku geram gila, dan ini adalah salah satu villain yang sangat terbaik gila lah untuk pendapat aku sendiri. Walaupun memang aku macam pandang rendah lah dari segi desain Escalor tu, bagi aku biasa-biasa sahaja, tetapi apabila telah diperlihatkan aksinya memang membuatkan aku sangat kagum gila lah. Dan penamat untuk Escalor ini pun bagi aku sangat emosional lah. Daripada segi aksi yang telah ditunjukkan dalam season 1 ini memang membuatkan aku sangat terpukau tau. Untuk aksi ni memang membuatkan aku sangat enjoy dan aku sangat gembira gila lah mereka memberikan aksi yang sangat bagus sebegini kepada kita sebagai fans Ultraman. Animasi untuk Ultraman season 1 ini bagi aku dah sangat okey tau, tetapi bagi aku ada jugalah perkara yang buatkan aku kurang senang terhadap animasinya. Bagi aku ada beberapa scene yang tak bagus dan membuatkan karakter ni apabila tengah bercakap ke atau mahu bergerak ke macam mengelak macam tu, yang membuatkan adik aku pun dapat perasan benda tu tau. Mungkin dari segi animasi ni lah yang bagi aku kurang untuk series Ultraman season 1 ini, dan harapnya mereka dapat memperbaiki benda ini untuk season 2. Tak sabar ni untuk tengok season 2 ni. Plot twist yang telah ditunjukkan dalam Ultraman di Netflix season 1 ini bagi aku dah sangat okey, dan ada perkara yang memang tidak terjangka juga tau. Yang membuatkan aku sangat terkejut juga adalah dalam di sebalik semua ini adalah aliansi Dewan Alam Semesta ya guys. Ingatkan organisasi tu baik tau, tetapi mereka ada sifat jahat juga dan dalanglah di sebalik semua masalah ini. Jadi kat sini watak Bermula ini yang ingatnya jahat tetapi sebenarnya baik sahaja tau. Dan kalau korang mahu tahu juga, Bermula adalah musuh pertama untuk Ultraman di era Showa itu. Dari segi desain Bermula untuk adaptasi ke Netflix ini bagi aku dah membuatkan aku sangat terkejut dan membuatkan aku sangat suka gila. Dari segi desainnya macam dah nak sama seperti Ultraman tau. Dan aku tak sangka juga dia adalah watak penting dalam Ultraman season 1 ini. Plot twist untuk Ultraman season 1 di Netflix ini bagi aku dah sangat okey dan sangat bagus sahaja ya guys. Daripada segi emosional para karakter dan setiap scene yang mereka mahu membuatkan scene itu sedih ke apa, bagi aku memang sangat dapat. Dan apabila scene itu gempak memang membuatkan aku sangat teruja gila lah. Dan aku rasa untuk siri ini memang sangat berjaya dan membuatkan ramai penonton suka untuk melihat series ini. Kenapa aku baru nak tengok lah kan? Aduh, memang menyesal gila lah kenapa aku tak tengok series ini dari awal lagi. Kenapa aku tak tengok dari awal lagi? Disebabkan aku ingatkan jalan cerita ni tak best, dan takutnya alur jalan cerita ni serabut disebabkan mesti banyak perkara yang mereka mahu masukkan dalam versi Netflix Ultraman ini. Tapi bila dah tengok sangat
memuaskan sahaja ya. Jadinya memang sangat baguslah ada yang recommend aku untuk melihat series Ultraman ini. Bagi aku versi Netflix ini pun memang membuatkan kita sebagai para fans Ultraman sangat bernostalgia, dan versi Netflix ini juga ada berkait rapat dengan series Ultraman yang pertama itu. Tetapi bagi aku apabila mereka menceritakannya dengan lebih detail dan menerangkan perkara tersebut yang membuatkan kita lebih faham apa yang telah terjadi, itu bagi aku dah sangat okey, dah sangat bagus gila lah tu. Aku rasa itu sahaja review aku untuk Ultraman versi Netflix season 1 ini. Panjang-panjang cakap, tetapi aku tak rasa ramai akan menonton disebabkan untuk season 1 ini memang sudah lama dikeluarkan, dan untuk season 2 juga mungkin aku akan review juga ya guys, tetapi taklah bahas sampai terperinci sangat. Rating aku untuk Ultraman versi Netflix season 1 ini aku bagi sebanyak 4.7/5. Bagi aku season ini hampir sempurna, tetapi mungkin disebabkan animasi ni yang membuatkan aku kurang menyenangkan. Tapi daripada segi peningkatan development para karakter, dari segi alur jalan ceritanya, dari segi aksinya juga dah membuatkan aku sangat puas gila lah apabila melihat versi Ultraman di Netflix tau. Aku memang sangat recommend gila lah korang melihat series ini, dan dah di season 2 dia juga ya guys. Jadi itu sahaja, jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jumpa pada video selanjutnya dan salam dari Malaysia. Bye bye.